Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syakira binti Azani, PID 20214 akan membentangkan ajaran sesat Haji Ghazali Othman dalam subjek aliran fahaman Islam kod ADM 2073 dari kos Diploma Dakwah dan Pengurusan semester 3. Pengasas kepada ajaran sesat Haji Ghazali Othman adalah Hamzah bin Embi. Beliau mempunyai 4 orang isteri dan beliau berasal daripada Banting, Kuala Langat. Akidah sesat yang dibawa oleh Haji Ghazali Othman adalah yang pertama, mereka mendakwa bahawa dirinya telah mencapai darjat makrifat dan telah sampai kepada Allah. Yang kedua, mereka juga mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan kerana Tuhan telah wujud dalam diri setiap makhluk. Yang ketiga, mereka juga mendakwa bahawa tidak perlu lagi mengamalkan syariat dan ketaatan kerana mereka adalah Tuhan dan Tuhan sendiri telah wujud dalam diri mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa wahdatul wujud ini adalah satu ilmu makrifat, di mana ilmu tersebut apabila seseorang itu telah mencapai tahap di mana Allah membuka kepadanya tentang keberadaan Allah, tentang wujudnya Allah, maka setiap apa yang dia nampak itu, dia akan merasakan itu adalah kebesaran Allah. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah juga menggunakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Imran ayat 191 sebagai dalil yang kuat, iaitu yang bermaksud orang yang mempunyai akal cerdas, iaitu orang-orang yang mengingat Allah saat dia berdiri, duduk dan bangun, maka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian berkata, wahai pemelihara kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, maka maha suci engkau jagalah kami dari azab neraka. Mufti Selangor telah mengeluarkan fatwa bahawasanya ajaran Haji Ghazali Othman ini didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang untuk mengamalkan ajaran tersebut. Orang Islam yang menerima ijazah dan mengamalkan ajaran Haji Ghazali Othman di mana-mana sahaja hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan ajaran tersebut dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ada sediakan satu video mengenai wahdatul wujud. Ulama bagi tahu ilmu yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah adalah ilmu ma'rifat. Ilmu ini kadang-kadang orang tak faham. Sebab itu bila kita tengok dalam masalah, ada satu benda masalah dipanggil masalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni satu akidah, yang mana bila kita lihat orang tak faham, dia kata akidah ni adalah akidah tanasuh. Tanasuh ni maksudnya akidah Hindu. Apa dia? Mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan Tuhan tadi dia telah menjelma jatuh kepada dalam tubuh manusia. Ini dia punya akidah. Sedangkan wahdatul wujud bukan maksud macam tu. Wahdatul wujud ni apabila orang ada dalam dah sampai kepada satu tahap bahawa dia akan rasakan semua ni dia akan nampak, semua dia akan nampak kebesaran Allah. Sehingga kan apabila dia nampak makhluk tadi pun dia akan ternampak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia sama kena dengan ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidak menjadikan ini sia-sia pula. Tidak. Subhanaka faqina azabannar. Pasal apa? Bila dilihat pada kejadian Allah, dia nampak Allah di sana. Ni orang yang ada pada martabat wahdatul wujud. Tapi kita hari ni kita tak sampai. Sebab itu bila kita tengok orang yang duduk dalam martabat wahdatul wujud, dia pandang Allah, dia pandang ni Allah, dia pandang ni Allah, dia pandang atas Allah, dia pandang bawah Allah. Last sekali dia pandang diri dia Allah, orang pun kata dia menganggap bahawa dia pun Allah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Dia duduk dalam satu perasaan ya Allah SWT telah beri dia pandang pada semuanya, nampak benda semua satu, kewujudannya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari segi bahasa mudah ni kita nak faham. Tapi adakah orang semua boleh sampai kepada martabat tadi? Tidak. Tak semua orang boleh sampai pada martabat. Sebab itu orang yang tak sampai pada martabat tadi, dia akan nafikan sebab dia tak faham. Yang sampai faham lah. Dari segi bahasa mudah memang kita faham. Tapi orang kata tak ada lah, ini akidah Hindu sebagainya, gedebak-gedebak. Dan sekali dia nafikan wahdatul wujud. Wahdatul wujud pada zaman Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, pada zaman dia ada seorang ulama wali Allah yang hebat.
bila wahdatul wujud ini yang dibawa oleh Ibn Arabi ni, bila Ibn Arabi amalkan, maka ada orang nak ikut. Bila nak ikut je, maka dia telah tanya dengan ulama besar. Kau pasal ni? Saya lupa Khajah apa nama dia. Maka Khajah ni dia bagi tahu, dia kata kamu jangan ikut orang ni zindik. Kamu jangan ikut Ibn Arabi ni pasal dia zindik. Maka bila dah ulama besar, wali Allah juga dia kata macam tu kepada Ibn Arabi wali Allah juga. Bila dia katakan zindik, orang pun tak ramai ikut dia. Bila orang tak ramai ikut dia, maka apa yang berlaku? Habis tak banyaklah pengikut dia. Tapi selepas Ibn Arabi ni meninggal dunia, maka orang pun jumpa dengan Khajah tadi. Bila jumpa dengan Khajah tadi, wahai Khajah, sungguhnya Syekh Ibn Arabi telah meninggal. Ya Allah, dah meninggal dia. Sesungguhnya telah meninggallah wali Allah yang paling besar dalam zaman kita ini. Hai, dia kata dulu, orang yang tanya dia kata, kami dulu minta izin daripada kamu untuk ikut dia, kamu kata dia ni zindik. Tapi bila dia meninggal, kamu kata dia wali Allah yang besar. Kamu telah mahrumkan kami daripada ambil keberkatan daripada dia. Maka dia kata macam ni, sebenarnya dia telah sampai satu martabat yang kamu tak boleh ikut. Kalau kamu ikut dia, kamu akan jadi sesat. Sebab itu aku tolak. Sebab itu syariat ini, tarikat tasawuf tadi dibenteng dengan had syariat. Dibenteng dengan had syariat. Maulana Zikr rahimahullah ta'ala, bila disebutkan banyak sasaran, tersasarnya tasawuf tadi, dia banyak tersasar daripada syariat, maka dia kata apa? Ketalazuman di antara tasawuf dengan syariat ni sangat penting. Sebab itu ikatan, nak tahu betulnya tasawuf tadi, kita tengok dia amal syariat betul ke tidak.